Kenapa teritip ala benda macam cekerang-cekerang tu boleh ada dekat bontot kapal, dekat tiang, dekat batu? Kenapa dia orang melekat kat situ? Jadi untuk kita faham benda ni, kita kena faham satu terma ni, nama dia biofouling, pencemaran biologi. Kisahnya kan bermula daripada bakteria. Kita semua tahu bakteria akan ada di semua tempat. Tapi kalau macam bakteria di udara, dia boleh terampai. Bakteria di darat, dia boleh melekat kat darat. Tapi kalau bakteria kat air, ada yang macam terbiar terampai kat atas air. Tapi ada juga bakteria yang macam dia tak apa suka sangat terampai di air. Contoh kita ambil satu bakteria ni, dia melekat pada batu. Dan dia bolehlah makan nutrien apa semua di sekeliling dia. Bila lepas dia makan semua tu, dia mesti nak membiakkan. Tapi sebelum dia membiak tu, dia akan keluarkan satu lapisan filem. Dia akan keluarkan polimer yang melekat pada batu tu. Lalu air mengalir dekat batu-batu tu, bakteria tu akan melekat, dia tak akan terampai. Bila dia hasilkan polimer semua tu, dia juga akan beranak pinak hasilkan bakteria lain. Dan dia kemudiannya akan hasilkan juga signal-signal supaya bakteria lain yang terampai di air tu melekat pada batu. Hasilnya ialah biofilm. Benda apa pula? Pernah tak korang pergi kat longkang atau pergi kat batu kan, pegang batu licin macam. Itu bukan lumut tau, itu biofilm. Benda tu bakteria saja melekat kat situ. Dia melekat situ, dia membiak, dia panggil kawan dia dan dia hasilkan lapisan biopolimer. Polimer tu lah biofilm yang licin tu. Dan benda ni ialah separuh daripada biofouling, pencemaran bio. Datang pula apa pemakan, predator yang memakan bakteria ni. So datanglah melekat lava-lava teritip, apa kepah apa semua tu melekat untuk makan bakteria. Bakteria ni akan membiak, teritip ni juga akan membiak. Dan bila teritip membiak, struktur kapal, tiang apa semua tu rosak sebab dia melekat kat situ. Bila kepah banyak sangat ni dia akan rosakkan ekosistem. Macam ni diorang nak elakkan biofouling ni. Kalau kita tengok macam Plutarch, pegawai atau menteri pada Alexander the Great, dia cakap dia ada sapu macam satu jenis lapisan pada permukaan kapal. So that bila kapal tu bergerak atas air, bakteria mungkin melekat, tapi teritip tak boleh melekat. Tapi kalau kita tengok konteks zaman sekarang, kita dah tak pakai dah dengan sapu lendir semua tu. Kita sekarang pakai lapisan besi, tak silap, logam. Tapi kalau dari segi sudut biologi, lapisan besi ni sebenarnya antibakteria tau. Contoh korang ambil duit 20 sen tu, korang letak dekat tempat paling kotor kat muka bumi ni, ataupun korang letak dekat petri dish yang penuh bakteria, bakteria tak hidup sebab besi tu dia beracun. Nak cerita sedikit snippets lah. Kan teritip ni macam tajam tau. So orang zaman dulu untuk pemberontak kapal ataupun pirate, antara hukuman yang diorang berikan ialah dia akan tolak korang kat bawah laut tu, tonyoh korang dekat teritip. So kalau korang macam nasib baik, korang lemas dulu lah. Kalau korang tak nasib baik, mati koyak semua tu. Something. Untuk sesuatu tu jadi ada biofouling ataupun ada biofilm semua tu, kita bergantung pada nutrien, air dan juga permukaan tempat tu. Cumanya, asalkan permukaan tu tak macam gerak sangat. Contoh kalau macam kulit manusia, memang hidup lah nak melekat sebab macam kan fleksibel kan. Tapi kalau batu ataupun dinding, tahu tempat nak berak kan. Itu boleh sebab permukaan dia memang tak terkacau. So bakteria boleh melekat situ, tu yang jadi licin. Impact pada biofouling. So bila kepah ni atau teritip ni melekat pada permukaan bot, yang first struktur dia rosak. Dia ibarat macam korang bawa kereta tapi tayar pancit. So kapal pun jadi lembab. Sebab sepatutnya kan dia ada streamline. Tapi sebab ada teritip semua dia macam terkacau. Prop macam tu. Korang boleh bawa kapal laju kan, jadi slow. Zaman kapal kayu kan, diorang akan sentiasa bawa kapal ke dry dock untuk buang segala jenis teritip. Cuma sekarang ni masih buang, tapi sebab dah teknologi sekarang macam makin okey kan. Selain pada dia buat kapal tu jadi slow, sebab kan air lalu bawah kapal ni, minyak yang dia guna pakai pun makin banyak. Berlakulah inefficiency of fuel and inefficiency of sailing.